أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas di manakah tempat keluar huruf 29 huruf hijaiyah, di mana makhraj di manakah makhraj 29 huruf hijaiyah yang kita tahulah alif, bata sehingga ya. Adapun makhraj ini maksudnya tempat keluar huruf, di mana 29 huruf hijaiyah ini kita tahu 29 huruf hijaiyah ini kan ada 29. Jadi kita perlu tahu di manakah tempat keluarnya 29 huruf hijaiyah yang sudah kita hafal lah sejak kita kecil lagi. Jadi makhraj huruf ini dia terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama al-jauf. Al-jauf ini sebenarnya senang sahaja untuk kita kenal pasti makhraj di manakah keberadaan makhraj huruf ini, yaitu yang pertama tadi al-jauf. Al-jauf ini dia terletak di cerubung. Ustaz saya panggil cerubung lah. Cerubung, kalau kita tidak tahu apa itu cerubung tu hos, rongga mulut ataupun rongga kerongkong. Rongga daripada rongga sini yang dada ni, yang hos tu kan, yang hos cerubung tu, itulah cerubung yang macam mana mau cakap? Okey. Hos itulah yang menghubungkan ke kerongkong sehingga keluar daripada mulut dan keluarlah huruf itulah. Itu adalah al-jauf. Maksudnya kalau dalam buku di situ dia cakap al-jauf ini rongga mulut ataupun kerongkong. Begitulah lebih kurang ya. Rongga. Dia rongga. Rongga ni maksudnya yang host kita lah. Dia bukan kerongkong, tetapi dia rongga. Okey. Yang pertama tadi al-jauf kan, dia dari bawah. Kemudian dia naik ke atas sedikit di kerongkong lah. Dia naik ke atas bahagian kerongkong. Yang kedua kerongkong. Kerongkong dalam bahasa Arabnya al-halqa. Nombor 2, yang kedua tadi al-halqa. Yang ketiga naik sedikit, dia al-lisan. Al-lisan ini maksudnya lidah. Lidah. Siapa sini yang ada lidah? Lidah lah kan, lidah. Yang keempat bibir. Bibir. Yang keempat bibir. Kalau dalam bahasa Arab asy-syafatan kan. Syafalah, bibir. Dan yang kelima hidung. Makhraj kesemuanya ada 5 bahagian. Dan untuk makluman hadirin hadirat sekalian, makhraj huruf dia memang 5 jenis. Dan dia terpecah lagi kepada 17 bahagian. Di mana di sinilah dia lebih detail lah. Dia punya perbahasan lebih detail tentang di manakah keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama tadi al-jauf. Al-jauf itulah cerubung ataupun rongga kita ni. Rongga daripada sini yang menghubungkan di antara kerongkong, yang hos tu kan, kerongkong sehingga mulut lah. Itu rongga, bagian rongga kita. Ada 3. Di situ ada 3 huruf. Yaitu
yang kita kenal pasti ataupun yang kita lebih kenal sebagai mad asli. Mad asli iaitu alif, waw, ya. Al-jawf ada 3 huruf. Al-jawf, rongga ataupun cerubung. Bagian sini yang host tu dia ada 3 huruf. 3 huruf iaitu alif, waw dan ya. Kita sebut alif kan, wa, ya, ada 3 huruf di situ ya. Okey, kemudian naik sedikit ke atas iaitu bahagian kerongkong. Di mana bahagian kerongkong dia ada 3 pecahan. Yang tadi pertama tadi al-jawf kan. Kita akan bincang 17 bahagian secara ringkas. Yang kedua pangkal kerongkong, iaitu di bawah kerongkong. Di bawah kerongkong ada 2 huruf iaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Untuk kita kenal pasti sama ada makhraj huruf yang kita keluarkan tu daripada rongga tu betul atau tidak, kita tekan di bahagian pangkal kerongkong. Kita tekan, kita sebut a. Kita sebut a dan ha. Di situ keluar 2 huruf. Kemudian yang ketiga bahagian tengah kerongkong. Bahagian tengah kerongkong terbit muncullah 2 huruf. 2 huruf lagi iaitu di bahagian halqum lah bagi lelaki. Di tengah-tengah kerongkong, ada 2 huruf iaitu ha dan a. Ada 2 huruf iaitu ha dan a. Ain dan ha. Jadi kalau kita mau kenal pasti sama ada kita baca tu kita sebut makhraj huruf itu betul, kita tekan sahaja di tengah-tengah halqum, kita sebutlah ha dan a. Kalau dia mantul, dia macam bergerak kan. Dia mantul di situ, maksudnya huruf yang kita keluarkan betul lah di mana tempat keluarnya huruf yang kita sebut. Macam mana sudah saya punya bahasa ya. Maafkan saya jika bahasa saya lebih kepada pasar. Okey, yang tadi sudah kita bincangkan 3 bahagian lah, 3 bahagian. 4 yang keempat di atas kerongkong ataupun hujung kerongkong, di bahagian atas terbit 2 lagi huruf. Terbit 2 huruf di atas kerongkong kita ataupun hujung kerongkong iaitu kha dan gha. Kha dan gha. Gha dan kha tempatnya sama. Tempatnya sama. Itu yang ke bahagian yang ke 1 2 3 4. Yang keempat. Sebab kita mau bahas ni 17 bahagian. Berapa jenis makhraj huruf? Ada 5. Tetapi setiap ini ni al-jawf tu 1 bahagian sahaja. Tetapi al-lisan al-halqum ataupun kerongkong dia pecahkan kepada 3. Al-lisan dia pecahkan lagi kepada beberapa. Sampai yang kelima ni kesemuanya ada 17 bahagian. Jadi yang keempat tadi bahagian atas kerongkong, hujung kerongkong ada 2 huruf kha dan gha. Kha dan gha. Kha dan gha. Begitu. Okey, kemudian kita pergi kepada habis sudah ya bahagian kerongkong. Kemudian kita naik sikit, kita akan berjumpa dengan satu huruf di bahagian al-lisan. Al-lisan iaitu di bahagian pangkal al-lisan, pangkal lisan, pangkal lidah, di bawah lidah. Pangkal ni maksudnya bawah, pangkal bawah. Okey. Bahagian pangkal lidah dia ada 2 huruf iaitu qaf dan kaf. Tetapi qaf itu dia bawah sedikit. Dia bawah sedikit ya. Anak tekak, dia bahagian anak tekak dia di bawah sedikit. Jadi di situ di bahagian pangkal lidah terbitlah huruf qaf. Itu pecahan yang kelima. Pecahan yang kelima. Kemudian next sedikit tetapi masih tempat yang sama iaitu pangkal lidah.
Terbit huruf kaf. Kaf ini dia lebih ringan lah, lebih ringan. Kalau kita sebut dia lebih ringan dan tidak macam qaf. Qaf dia huruf yang lidah kita perlu meninggi. Kaf dia lidah kita itu dia merendah. Habis untuk pangkal lidah, kemudian kita pergi kepada tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah, bagian tengah lidah ni dia terbit 3 huruf. 3 huruf di situ. Yang pertama shin, jim dan ya. Kalau kita mau uji, kita sebutlah asya. Asya. Pastikan tengah lidah itu yang naik ke lelangit atas. Asya, ajja, ayya. 3 huruf. 3 huruf ini kalau kita mau tahu betulkah cara kita sebut sahaja ayya, ajja, asya. Itu bahagian tengah lidah. Yang macam tadi, yang bahagian pangkal lidah tadi yang di belakang tadi, belakang sedikit, kita sebutlah aqqa, aqqa, dan akka, akka. Okey. Kemudian sudah tengah lidah. Tengah lidah sudah kita cerita. Kemudian kita pergi kepada tepi lidah. Tepi lidah, ini tepi lidah ada satu sahaja huruf, iaitu huruf dod. Huruf dod. Sama ada kalau lidah kita biasa, tepi lidah ini dia akan pergi ke gigi geraham atas. Gigi geraham atas ni bahagian yang inilah, gigi yang bahagian di sini. Bahagian sini. Sama ada tepi lidah itu dia pergi ke gigi geraham bahagian sini, sebelah sini, ataupun bahagian sini. Terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kalau kita ni manusia biasa ni kan, hanya mampu sama ada kiri ataupun kanan. Tetapi kita kena ingat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk kedua-duanya. Sebab kenapa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut huruf dad, ketika dia mau ini lidah, ketika dia sebut dia lebih dia lembut dan macam mana mau cakap, lidah Nabi ni dia special sikitlah. Dia boleh pergi ke dua-dua bahagian gigi geraham tu. Dia boleh pergi ke dua-dua bahagian gigi geraham atas. Kita pilih beginikah atau begini. Kalau Nabi dia begitu. Dia begitu. Jadi kita tidak sama dengan Nabi. Jadi kita kena latih lah. Kita kena latih. Huruf ini adalah huruf yang paling susah. Huruf yang paling susah ini adalah huruf dad. Lughatul dad. Jadi cara kita mau sebut, tepi lidah ni, tepi lidah kena tempelkan ke gigi geraham atas. Beginilah dia. Dad. Kalau kita mau uji, kita sebut al-do, 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 al-do. Tidak semestinya kena kembang lah, kena kembang pipi ni. Sebab sebenarnya kalau kita talaqi dengan siapa-siapa pun orang Arab, dia akan hanya mendengar sama ada huruf dad yang kita baca dia tebal dan sempurna, dia punya hak huruf itu, dan makhrajnya betul. Okey, boleh lepas. Tetapi tapi kalau macam kebiasaan kita, mesti ada macam mana, timbul-timbul lah kan pipi kan, dad. Kalau macam saya ada timbul-timbul lah. Itu menandakan bahawa makhraj huruf dad kita sebut betul lah. Itu yang bagian tepi lidah. Kemudian sudah tadi kan tengah lidah, tepi lidah, sampai bahagian keberapa sudah tu? Tadi yang pertama al-jauf pertama, pangkal kerongkong kedua, tengah kerongkong tiga, yang keempat atas kerongkong, hujung kerongkong, yang kelima qaf, yang keenam kaf, yang ketujuh tengah-tengah lidah tadi, shin, jim dan ya. Yang ke-8 tadi dad. Ini dad dia terletak di bahagian yang ke-8, pecahan yang ke-8. Kemudian pecahan yang ke-9, bahagian yang 9 ialah hujung tepi hujung lidah. Ini lidah kita, ini hujung. Bahagian tepi ni, tepi. Kan tadi
kita cerita tepi. Tepi semua ni tepi lah. Ini tepi. Ini tepi. Sekarang ni kita pergi ke tepi hujung lidah. Pergi ke tepi hujung lidah. Hujung lidah tapi di tepi, bahagian tepi ya, bukan hujung. Ini keluar 3 huruf. Yang pertama sekali lam lah, lam. Macam ini lidah. Dia lam, alla. Melencong sedikit ya. Huruf lam ini dia bersifat melencong. Alla. Kemudian yang seterusnya tadi ini yang ke-9, yang ke-10 nun, an, sama juga. Tepi hujung lidah dia pergi ke langit atas, anna gitu. Anna. Itu cara kita mau ujilah di mana betulkah kita punya makhraj huruf nun. Kemudian dia pergi depan sedikit, ra lah, ra. Ke depan sedikit dia ra, huruf ra, iaitu huruf yang ke bahagian yang ke 8, lam ke 9, nun yang ke 10, ra yang ke 11. Nun, lam bahagian yang ke 9, lam bahagian yang ke 9, nun bahagian yang 10, ra bahagian yang ke 11. Dia tidak sama ya. Lam ini dia belakang sikit. Al. Kalau nun depan sikit, an. Kalau ra depan lagi sikit, ar. Dia tidak sama ya. Nanti kalau kita latihan di rumah, kita boleh rasa tuh. Okey. Yang selesai sudah tadi, bahagian yang ke berapa sudah, pecahan yang ke 8, 9, 10, 11. Seterusnya pecahan yang ke-12. Pecahan yang ke-12, hujung lidah. Ini betul-betul hujung lidah. Hujung lidah ni kita tempelkan ke gigi kacip atas. Kalau Semenanjung dia panggil gigi gunting atas. Dalam buku gigi gunting atas. Tapi ada yang panggil juga, gelarkan dia sebagai gigi kacip atas. Di manakah gigi kacip atas? Kalau kampung-kampung dia panggil gigi arnab. Gigi arnab ni yang inilah. Yang dua di depan ni lah. Gigi arnab kita tempelkan ke di mana tempat mahu tumbuh gigi kacip atas, gigi gunting atas ataupun gigi arnab. Di situlah hujung lidah itu kasih kena dia di tempat gigi kacip atas mahu tumbuh. Di mana tempat dia mahu tumbuh kan? Kalau kita ada bayi, rasa-rasa di mana tempat mahu tumbuh itu gigi kacip atas, kenakan dia di sana, keluarlah 3 huruf, yaitu dal, ta, dal dengan to. Ta, dal, to. Ta, da, to. Tempat ini sama ya. Kalau ada yang biasa huruf, kalau saya perhati ada yang biasa kalau Melayu ni dia sebut huruf T ni macam dia kasih keluar lidah. Ta, salah. Dia di situ di belakang gigi arnab ni. Tempat mau tumbuh kan? Dia ta, da dengan to. Atta, adda, alto. Jadi kalau macam contohnya apabila ta ini dia mati, itulah mudah kalau kita tahu makhraj. Jadi kita akan mudah untuk sebut ta huruf mati. Dia tidak akan jadi ats. Itu salah. Tetapi kalau ta mati dia hanya bunyi hamsnya sikit sahaja, yaitu at, it, ut. At, it, ut. Begitu. At, it, ut. Contohnya tabbat. Dia bukannya tabats, tabat tiada. Dia tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itulah lebih kurang ya. Kemudian itu bahagian yang ke-12. Ta, dal, to. Tempatnya hujung lidah pergi ke gigi kacip atas. Gigi kacip atas mahu tumbuh. Kemudian yang ke-13, hujung lidah dia pergi ke
gigi kacip bawah. Gigi kacip atas tadi di atas, gigi kacip bawah di bawah lah, yang di bawah dia. Di belakang gigi kacip bawah. Hujung lidah kenakan dia ke gigi kacip bawah. Gigi kacip bawah ni ataupun gigi gunting atas macam mana ya? Okey, kasih kena hujung lidah itu, kenakan dia ke di belakang gigi kacip bawah. Keluarlah 3 huruf, iaitu sin, zai dengan sod. Ada 3 huruf. Iaitu kalau kita baca assa. Dia ada bunyi desiran lah, sebab 3 huruf ini sin, zai dengan sod, sifat tunggalnya sama, iaitu as-safir, desiran. Pasti ada bunyi desiran. Kalau sin bunyi belalang, zai bunyi lebah, sod dia bunyi angsa. Jadi sin, zai dengan sod. Cuma sod dia kena meninggi sikit lah, lidah kita kena meninggi. As-so, siratal ladzina. Contoh, ihdinas sirata. Dia kena lidah itu dia meninggi sedikit sebab sifatnya isti'la. Kemudian yang ketiga, makhraj yang ke-13. Maafkan saya, yang ke-13 tadi yang tadi yang ke-13, yang ini yang ke-14. Yang ke-14 ada 3 huruf. Ada 3 huruf, iaitu di mana hujung lidah dia keluarkan di antara gigi kacip atas dengan gigi kacip bawah. Gigi kacip bawah kita keluarkan sedikit daripada di antara gigi kacip atas dan gigi kacip bawah. Kita keluarkan sedikit, keluar huruf tha, dha, dho. Tha, dha, dho. Atha, adza, azza, atha, awwo. Di situ. Keluarkan saja ujung lidah itu di antara gigi kacip atas dengan gigi kacip bawah. Keluarkan sahaja. Keluarlah 3 huruf. Huruf yang ke bahagian yang ke-14. Atha, azza dengan awwo. Tha dengan wo. 14. Itu yang ke-14. Yang ke-15 dia terus pergi ke bibir. Pecahan yang ke-15 bibir sudah, cerita pasal bibir. Kalau dari sudut bahagian tadi kita sudah sampai ke bahagian yang ke-4. Kan? Tadi ada 5 bahagian. Al-jawf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, kan? Yaitu ini dia sudah termasuk dalam pecahan yang ke-15. Yang ke-15 tadi ada 1 huruf, iaitu fa. Dia bukan bibir atas jumpa bibir bawah, tetapi gigi kacip atas itu kasih kena dengan bibir bawah. Dia tidak sampai bibir betul-betul dua bibir ni. Jadi gigi atas kasih kena pergi bibir bawah, keluarlah satu huruf fa. Dia masih dikategorikan sebagai huruf bibir, huruf asy-syafatan. Itu yang ke-15, pecahan yang ke-15. Okey, kita pergi kepada pecahan yang ke-16. Pecahan yang ke-16, ini betul-betul bibir jumpa bibir. Bibir atas jumpa dengan bibir bawah. Keluar 3 huruf, iaitu ba, ma dengan wa. Ba, ma, wa. 3 huruf ya. Ba, ma dengan wa. Wow. Okey. Kemudian yang ke-17 iaitu huruf hidung lah. Dan next sudah sampai hidung, iaitu kalau kita panggil dalam bahasa Arabnya al-khayshum. Al-khayshum ada 2 huruf. Ada 2 huruf iaitu nun dengan mim. Maksudnya ini huruf-huruf dengung, huruf-huruf gunnah. Kalau kita jumpa huruf-huruf ini, kita kena betul-betul dengung lah. Dengung ataupun gunnah. Huruf ini adalah dipanggil sebagai huruf gunnah. Bila mana kita sebut huruf nun dengan mim,
dia hidung itu kena betul-betul rasa di hidung lah, betul-betul kita rasa di hidung. Nah, begitu. Jadi kalau dia tidak ada rasa di hidung, bila mana lagi kalau kita jumpa pada kalimah ataupun dikenali sebagai harf gunnah musyaddad ataupun idgham bi gunnah musyaddad, dia punya kalimah iaitu inna. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Ini inna kena rasa di hidung lah. Ini huruf khayshum. Spesial sikit lah untuk nun, mim dengan waw. Nun, mim dengan waw, dia ada spesial sedikit sebab dia dia ada dua makhraj. Dua makhraj dalam masa yang sama. Untuk menyebut huruf nun, mim dengan waw, kita perlu menggunakan dua makhraj. Nun yang pertama di hujung lidah, tepi hujung lidah pergi ke langit atas, dan diikuti dengan hidung, khayshum. Maksudnya nun ini ada dua makhraj yang ini spesial sikit lah. Nun, mim pun sama. Mim tadi bahagian yang pertama di bibir dengan di hidung, khayshum. Dan waw di bahagian al-jawf, waw bahagian al-jawf dengan bibir. Ini tiga huruf yang spesial lah, yang apabila kita sebut, kita perlukan dua makhraj untuk menyebut dua huruf ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang baru melihat live ini, nanti saya akan save di wall Facebook saya. Jadi boleh lihatlah daripada awal sampai habis di manakah tempat keluar 29 huruf hijaiyah yang kita kenali, alif, ba, ta hingga ya. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.